Hi guys, what's up? Welcome to another video episode of Crypto Trading Module. Kalau korang adalah seorang regular crypto investor ataupun trader, you are going to love this video. Dan kalau korang just getting started with cryptocurrency, korang akan dapat pelbagai info dan value yang sangat bermanfaat di sepanjang video ini. So depending on which stage you are at, buckle up, grab a cup of coffee, watch this video to learn something new. Okay, jom kita start. Trichomas adalah salah satu crypto trading tools yang sesuai digunakan oleh mereka yang baru berjinak dalam dunia trading ni, mahupun regular trader yang memang dah berpengalaman. Trichomas juga adalah salah satu software trading terminals yang terbaik di pasaran sekarang. Ia juga menawarkan features seperti grid bot trading, DCA bot, hodl bot dan macam-macam lagi lah bot yang ada dalam ni yang kita boleh create dan kita boleh gunakan untuk tujuan trading kita. Mungkin anda tertanya-tanya, apa benda trading terminal ni? Ada di antara anda yang sekarang ni menggunakan lebih dari satu exchanger. Contohnya seperti Binance, KuCoin, Huobi dan lain-lain lagi lah. Dengan menggunakan software trading terminal seperti Trichomas ni, anda dapat menghubungkan ke semua exchanger anda dengan software trading terminal. Dalam konteks apa yang kita tengah bercakap sekarang ni adalah Trichomas ni sendirilah, dan anda boleh melakukan trade di atas satu platform sahaja. So sebelum ni mungkin korang trade dekat KuCoin dengan Binance. So bila nak trade kat KuCoin, kenalah buka application KuCoin dan trade di situ. So kalau ada coin yang korang nak trade di Binance, korang kena buka pula application Binance. So Trichomas ni dia dapat combine kan ke semua exchanger yang anda guna, yang korang guna ni, letak di bawah satu platform, dan kita menggunakan platform ni sahaja. Bukan tu saja, Trichomas juga mempunyai pelbagai advanced tool yang boleh membantu anda memanfaatkan sepenuhnya bila melakukan sesuatu trade tu. Sebagai seorang investor, Trichomas dapat membantu anda untuk manage profit and loss in much smarter way. Bila korang sign up for Trichomas ni, korang boleh create account secara percuma. Untuk user yang baru yang tak pernah menggunakan Trichomas ni langsung, bila korang pakai link yang aku sediakan di ruang description, korang boleh dapat menggunakan Trichomas ni menggunakan pro version selama 3 hari. Dan bila korang nak decide sama ada korang nak sign up ke tak Trichomas ni, korang boleh dapatkan 10% discount bila gunakan link aku. So bila dapat pakai pro version ni, korang boleh lah nak godek-godek, nak test around selama 3 hari, tengok sesuai ke tak sesuai dengan korang trading tool ni. Kalau kau rasa membantu sangat, memudahkan kerja kau, memudahkan hidup kau lagi, bolehlah sign up. Kalau aku nak suggest, kalau nak sign up, ambil starter version sahaja ni, starter plan ni, sign up ni sahaja. Ini adalah plan yang paling termurah, dan ada ni pun dah cukup. Yang kita nakkan adalah unlimited active smart trade ni. So kita boleh buat trade lebih pada satu. Kalau free account ni, free account ni kita boleh buat satu active smart trade sahaja. Dan kalau perasan, kat sini tak boleh paper trading. Dekat account yang berbayar, plan yang berbayar ni, macam starter, advance dan pro, dia ada paper trading. Apa benda paper trading ni adalah dia macam demo account lah. So bila kau nak trade dalam Trichomas ni, mungkinlah kau nak test sebuah market tu, kau beli kat sini, nak jual kat sini, tengok betul ke tak, tanpa menggunakan duit kita, real money kita kan, kita tak sentuh. Dia ada demo account dalam ni. Selepas korang sign up, macam ni adalah rupa dashboard Trichomas. Kat sini kau boleh tengok exchanger apa yang korang dah connect kan. Boleh nampak lah aset-aset, duit ada berapa banyak USDT. So korang boleh tengok korang punya portfolio juga. So kalau korang connect lebih daripada satu exchanges, dia akan keluar lah kat sini KuCoin, Binance, dan lain-lain lah kalau korang ada add. Exchanger apa yang diorang support? Aku rasa ada lebih kurang 18 exchanger ya. Daripada Binance, KuCoin, Huobi pun ada, tak ada masalah. Yang banyak orang guna kat Malaysia ni Binance, KuCoin dan Huobi sahaja. Mungkinlah ada yang guna FTX ke apa. Tapi kalau korang nampak ada exchanger yang korang guna dalam ni, maksudnya korang boleh connectkan dia. So cara nak
nak kenakan exchanger ni, di penghujung video ni aku akan tunjukkan cara-cara nak set up korang punya exchanger. Contoh macam KuCoin atau Binance, nak setkan ke dalam 3Commerce ni. Ok, selepas korang dah selesai connectkan korang punya exchanger, korang boleh pergi ke ni, Smart Trade. So aku akan bagi brief cara macam mana aku gunakan Smart Trade ni supaya korang pun boleh guna juga. Ok, first kali apa yang korang boleh nampak dekat sini, dalam 3Commerce ni dia ada integratekan TradingView chart juga. Ok, so mudah kita nak buat technical analysis dari sini. Dan kalau kau perhatikan di belah kanan ni, kat sini pun ada order book. Order book ni samalah macam dalam exchanger korang. Bila korang nak trade, nak buy, nak sell tu kan ada satu order book. Ok, kat sini dia tunjukkan seller dan buyer. Cuma beza antara exchanger punya order book dan 3Commerce punya order book, order book di 3Commerce ni akan tunjukkan lebih detail ya. Dia akan tunjukkan buyer dan seller di sesebuah harga tu ada berapa banyak amount, ok, berapa banyak unit nak dijual daripada satu harga tu, dan jumlah berapa harga dia lah, berapa dolar kan. Dalam sini kita boleh nampak dolar lah, total dolar ni. Contoh macam Bitcoin, ok, amount 0.153 BTC kan, so berjumlah 3,174 US dollar. Ok, dia punya value dia kat sini. So kat sini kita akan nampak lagi detail berbanding dengan exchanger punya order book. Dia ada perbezaan kat situ. Dan di atas ni pula, ok, atas ni, ini exchanger. Ok, kalau korang nak trade KuCoin punya account, korang tukarlah, tekanlah KuCoin. Kalau korang ada lebih pada satu macam Binance ke Huobi ke, pilihlah Huobi ke ataupun Binance untuk trade. Ok, so sekarang ni kita pilih market USDT. So pairing, pairing ni adalah coin apa yang kita nak trade lah. Contoh aku nak trade altcoin nama XDB. So aku klik, dia akan terus buka market XDB. Chart yang ditunjukkan samalah macam dalam TradingView, cuma beza TradingView yang integrated dalam 3Commerce ni, dia tak se-advance macam TradingView yang dedicated TradingView yang korang download app dia tu ataupun dalam browser. Ok, sebab dalam ni dia punya indicator adalah semua yang basic indicator, yang bukannya custom ok, macam RSI semua tu adalah dalam ni. Cuma kalau nak pakai indicator yang scripted, yang orang lain buat, dia tak ada dalam ni. So dia hanyalah basic sahaja. Ok, kalau kita scroll sikit lagi di bawah, ok, kat bawah ni korang boleh nampak ada tab kat sini, buy sell, smart trade, smart sell, smart cover, smart buy. So apa yang aku akan terangkan kali ni adalah tentang smart trade. So smart trade ni memang aku selalu guna, dan kalau boleh aku nak korang pun start menggunakan smart trade ni. Kenapa? Dan apa bestnya guna smart trade ni berbanding trade dalam exchanger yang biasa? Ok, cara tradisional yang kita guna trade, contohnya kita ambil KuCoin lah kan. Bila kita nak melakukan sesuatu trade tu, contoh kita nak beli coin, kita nak beli Bitcoin kan, so kita kena buy dululah kan, set order untuk beli. Lepas beli, kita dah ada dalam wallet kita lah, USDT tadi dah bertukar kepada Bitcoin. Dan kemudian kalau kita nak jual pula, kena tunggulah dah beli, dah ada Bitcoin tu, baru boleh set nak jual kat mana. Contohnya aku nak jual dekat harga 40,000. Dekat harga 40,000, bila Bitcoin reach 40,000, dia terjual lah. Dan time tu pula aku pula tak boleh nak set stop loss. Kalau aku set stop loss di dalam KuCoin, aku tak boleh nak set aku punya sell sekali, sell order. Dia tak boleh ada dua order yang serentak. Dia kat situ dia punya kekurangan dalam exchanger. Dan benda ni aku tak faham kenapa exchanger tak nak bagi ada features ni. So di dalam 3Commerce ni pula lain cerita dia. Kita dapat set buy, sell, take profit ni dengan stop loss ni serentak. Maksudnya dia ada automation, dia ada bot yang tolong belikan, tolong jualkan dan tolong set stop loss tanpa perlu kita pantau dia 24 jam. Maksudnya bila kita set buy kat mana, set take profit kat mana, set stop loss kat mana,
Dah selesai. Kita create trade tu dan boleh tinggal. Kalau kata coin tu naik, dia akan hit lah kita punya take profit. Kalau kata dia drop, dia terus kena stop loss tanpa perlu kita buka KuCoin pun. Sebelum aku start pasal smart trade ni, buy and sell ni, tab buy and sell ni samalah macam dalam KuCoin tu. Kita nak beli kat mana, nak jual kat mana. Kalau boleh tengok, dia punya interface pun sama. Okay, smart trade ni yang macam aku explain tadi, boleh set 3 benda ni serentak dalam satu masa. Okay, smart sell ni pula, okay, smart sell ni kadang-kadang kalau korang tak sempat nak buka Trade Commerce ni, korang beli daripada exchanger tu sendiri. Contoh buka KuCoin atau Binance, nak beli coin, contoh kita nak beli Ethereum, korang beli dulu kan, dah beli, dah set apa semua, dan kemudian korang boleh set nak sell tu menggunakan smart sell ni di Trade Commerce. Maksudnya kita letak berapa unit kita beli tadi dekat harga berapa yang kita beli tadi. Lepas tu kita set lah take profit dekat mana. Sebab kita dah ada coin tu dan kita nak sell. Contoh sebelum ni korang dah ada coin-coin yang korang hold, tapi korang nak gunakan Trade Commerce ni untuk set dia punya take profit, nak stop loss serentak, boleh je buat menggunakan smart sell. Okay, kenapa aku nak cerita pasal smart trade? Bila korang dah faham smart trade ni, tak ada masalah nak guna smart sell. Sebab setting dia sama sahaja. Okay, macam mana nak guna smart trade ni? Okay, benda yang first korang kena buat bila nak trade sesuatu coin tu, first korang kena pilih korang punya exchanger. Okay, sekarang ni aku nak trade kat KuCoin, market USDT. Okay, dan kita try lah pilih BNB. Okay, kita klik BNB, dia akan buka lah chart BNB dan order book BNB ni. So untuk memudahkan korang, kalau korang selalu trade pairing BNB USDT ni, korang boleh juga nak favoritekan dia supaya dia ada dekat ruangan ni. So senang lah nak access. Okay, kita ke bawah sikit. Okay, apa yang kita perlu buat? Okay, make sure kita pilih smart trade. Okay, di ruangan sini, macam biasalah kalau kita nak beli ikut market price, kita boleh terus tekan market ni dan masukkan amount lah berapa kita nak trade. Sekarang ni aku nak pilih limit. Okay, aku nak pilih spesifik harga. Contoh lah, bila BNB turun ke harga 250, okay, BNB tu drop harga daripada market price. Market price sekarang 335. Okay, aku nak beli masa dia harga $250. Okay, berapa banyak yang aku nak gunakan? Contoh aku gunakan $50 untuk beli BNB ni. Maksudnya bila aku place order ni dekat harga 250, masa BNB drop pergi ke 250, aku nak spend 50 USD. Maksudnya aku hanya dapat 0.2 unit sahaja. So lepas korang dah set buy, nak pakai berapa dolar kan untuk korang trade, next kita set take profit pula. Okay, take profit ni korang klik je. Okay, ni pun sama juga, dia ada dua, limit order dengan market order. Limit ni maksudnya kita jual dekat harga mana yang kita nak. Market order ni dia jual apa? Dia jual market terus. Contoh kita set bila dia dah hit 400, dekat BNB dah naik sampai ke harga 400, aku nak market order untuk jual. Okay, maksudnya dapat dalam 60% lah kan, dia terus jual. Okay, kat sini aku nak ambil limit order. Okay, apa yang bestnya tentang Trade Commerce ni, korang boleh split target. Okay, bila tekan split target ni, contoh target yang pertama, TP yang pertama, katalah ambil berapa? Ni sebagai contoh, ambil 40%. Okay, contoh ambil 40%, aku nak jual 25% daripada unit aku ada tadi. Okay, TP yang pertama dia naik apa? Naik 38%, aku nak jual 25% daripada unit yang aku ada tadi kan. Lepas tu kalau dia naik lagi, dia naik lagi 50% contoh. Okay, dia naik lagi, aku nak jual lagi 25%. So ni set yang TP yang kedua. Kalau kata dia naik lagi kan, dia naik lagi pergi ke harga 400. Contoh dia naik ke harga 400, aku nak jual lagi 25%. Dan kalau dia naik lagi sampai ke contoh harga 450, aku nak jual lagi 25%.
add TP. So kat sini kita boleh split target kita. Okay, take profit. Contoh ada $1,000, nak pecahkan kepada 4 take profit. Dia sampai je dekat harga 345, dia jual 25% daripada apa yang kita ada, kan? So dia naik lagi ke 375, dia jual lagi 25%. Dia naik lagi sampai ke harga 400, dia jual 25% lagi. Ikut kita macam mana kita nak set. Okay, kalau kata nak set 3 TP je pun boleh, ataupun nak set macam nak set satu je kan. Sekarang beli kat harga 250, nak jual masa dia naik harga 350, macam dia naik 40% lah, kita nak jual dekat harga ni sahaja. Okay, dan di sini apa yang bestnya tentang Tricommas ni, dia ada trailing take profit. Okay, kalau kita on trailing take profit ni, dia hanya akan activate trailing take profit ni bila dia dah sampai ke harga yang kita set tadi. Kita set harga 350. Bila price naik je, macam ni, dia naik je sampai ke 350 ni, dia akan activate dan dia tak akan jual lagi. Contoh, tiba-tiba market naik lagi tinggi kan, pergi ke harga 360 ni. Sebabkan kita dah on trailing take profit ni, kita punya TP ni tadi pun, take profit kita level ni pun akan ikut naik sampai ke 360 ni. Dia akan create stop loss baru untuk kita. Maksudnya kita set 1% je kan, deviation kita panggil ni. Kalau kita set 1%, maksudnya dia dah naik sampai ke atas ni 360, tiba-tiba dia drop 1%, dia akan terus jual. Kalau kita set parameter dia ni negatif 2%, maksudnya dia dah naik sampai 360, melepasi harga yang asal kita ni, dia akan aktifkan lah trailing tu. Dia pun follow naik juga. Dia tak close lagi trade tu. Dia akan naik sampai ke 360. Contoh dia nak 360 dan tiba-tiba dia ada drop sikit 2%. Dia akan terus close. So ini boleh menguntungkan kita lah tanpa kita sedar. Kadang-kadang kalau kita tak on tu, kalau kita set 40% je lah. Tiba-tiba dia naik sampai ke, contoh dia naik ke 360, maksudnya kita untung lagi 4%. Tiba-tiba dia naik lagi lah, contohlah kita set 350, tiba-tiba dia naik ke harga 500, dah untung 100%. Daripada 40% tadi ada extra lagi. Cuma setting ni kita boleh set lah. Okay, kita ambil balik 350 tadi, nak untung 40%. Deviation kan, deviation ni kita set bila kita on trailing take profit lah. Kita tekan, okay, kita set, selalunya aku akan set negatif 1% je. Aku tak nak dia turun banyak-banyak, dia akan terus jual. Sebab bila on trailing take profit, dia akan menggunakan market order. So kalau kita tak guna ni, kita jual limit, maksudnya dia akan jual di situ saja. Kalau katalah dia naik tinggi lagi, kita tak akan ride lah candlestick tu kan. TP kita fix dekat sini. Kalau on trailing take profit, dia akan ikut candle tu, setinggi mana dia boleh naik. Kalau kita set parameter deviation kita tu negatif 1%, maksudnya dia turun 1%, dia akan close terus. Kalau kita set tinggi sikit 5%, dia boleh layan kan 5%. Kalau kata dia turun 5%, dia akan close lah. Kalau tak, dia turun sikit, dia continue naik lagi, maksudnya TP kita pun berada di atas lah. Dia akan continue naik sampailah dia turun balik 5% tu, baru dia close. Itu kegunaan trailing take profit. Dan di sini boleh nampak lah, kalau masuk $50 kan, dia boleh calculate profit kita yang bakal kita dapat. Maksudnya kalau naik 40% ni, TP ni dapatlah untung $20. Sebab masuk 50 tadi, 40% dapat $20. Itu take profit. Okay, kalau kita dah set, dah take profit apa semua ni, kita nak set stop loss pula. Stop loss ni penting dalam trading, sebab kalau apa yang kita dah set tak ikut kita punya plan, maksudnya kita dah ingat dia nak naik, tiba-tiba dia turun, stop loss ni membantu kita untuk tidak rugi banyak lah. Okay, stop loss ni aku tak boleh nak ajar berapa persen letak. Ini bergantung kepada kita punya strategi trading. Kalau korang belajar dalam modul, di modul supply and demand, stop loss ni kita letak bawah sikit je daripada demand zone tempat kita nak beli tu.
Okay, demand zone adalah satu area box. Bawah sikit daripada situ, kalau apa-apa berlaku, dia akan cut loss. Contohnya kat sini aku set aku punya cut loss 7%. Dia turun negatif 7% daripada harga aku masuk, dia akan cut loss. Dan di sini ada banyak lagi lah setting-setting, cuma yang aku nak tekankan di sini adalah trailing stop loss. Tadi ni trailing take profit, ni trailing stop loss. Apa kegunaan dia? Okey, kalaulah kita on trailing stop loss ni, okey. Sekarang ni kita tahu stop loss kita adalah 7% ke bawah. Okey, maksudnya dekat harga 232.5. Ini adalah stop loss kita kan. Okey, mana entry dia? Entry-nya di bawah. Ni, nampak ni. Okey. Ini entry kita. Ini kita punya stop loss. Ini take profit. Kalau kita on trailing stop loss ni, maksudnya bila coin kita naik ni, candlestick ni start naik, okay, stop loss kita ni pun akan ikut naik sekali. Maksudnya kalau kita set negatif 7%, jarak antara entry kita dengan stop loss kita ni sentiasa sama, negatif 7%. Kalau dia dah naik sampai ke 400 pun, stop loss kita adalah 7% di belakang, bawah sikit saja. So di sini kalau anda, kegunaan dia stop loss trailing take profit ni, bila korang tak set pun take profit tu, mungkin korang hold coin tu. Okay, nak hold, nak tengok tinggi mana dia boleh naik, korang tak set pun take profit, korang set stop loss je, beli dan set stop loss. Mungkinlah gap sebab nak hold kan, set stop loss 20%. Beli coin yang memang dah betul-betul di lantai, beli dan tinggal. Kalau kata dia dah start naik kan, dan gap stop loss ni dengan entry kita tadi tu sentiasa sama, kalau dia dah naik sampai ke atas ni pun stop loss kita masih di belakang dia sebanyak 20%. Itu kelebihan 3Commas. Okay, contoh ni kita dah set semua ni, dan kita pun tekanlah create trade. Dia akan bagi tahu kat sini lah pair apa yang kita buat, yang pair apa yang kita nak trade, berapa banyak unit yang kita akan dapat daripada trade kita tadi 50 USDT ni, kat mana kita nak beli, okay, stop loss kita kat mana, take profit kita kat mana. Apa yang specialnya dalam 3Commas ni, kita boleh add note dekat sini. Okay, contoh kat sini, mungkinlah korang dapat signal ni daripada contoh grup-grup mana kan, cakap lah, boleh tulis ni, korang boleh tulis dekat sini. Okay, contoh ni signal dari signal crypto sebagai contoh lah. Save, lepas tu confirm, dia akan create trade ni. Okay, successfully created. Okay, pergi bawah sikit lagi, kita boleh nampak kita ada satu open order tengah running. Okay, dekat sini kita boleh nampak lah bawah ni. Okay, boleh buka tab ni, current position. Okay, place order dekat sini, current price masih di sini. So order ni masih, kita tak beli lagi lah sebab kita dah create buy limit. Kena tunggu price ni pergi sampai ke 250 ni, baru dia akan place order. Kalau kita tekan market buy tadi, dia akan terus buy. Aku tak nak buy sebab sekarang ni market tengah nak drop. Okay, untuk BNB sebab BTC tengah drop. So sebagai contoh, okay, kalau kata dia dah terbuy, maksudnya dia dah place order, dia akan tunjuk kat sini entry kita kat mana, okay, TP kita kat mana, stop loss kat mana. Kalau kita dalam keadaan untung, kita dah on trailing tu, bila bergerak, stop loss kita pun akan ikut bergerak. So kat sini kena faham dia punya short form ni. TP ni adalah take profit, TSL ni adalah trailing stop loss. Itu kena faham. Sebab tadi ni kita tak set pun trailing take profit kan, so sebab tu dia tulis TP saja. Kalaulah tengah running profit tapi tak sampai pun lagi di target kita, dekat sini, okay, ketiga button ni kalau kita tekan, kita satu nampak boleh add fund lagi, boleh tambah lagi duit kalau nak trade lagi, nak add on lagi. Okay, kalau tekan open now, okay, kalau kita tekan open now ni maksudnya dia akan market buy.
dekat sini. Okay, dia akan market buy terus. Kalau kita dah terbeli dah kat sini, dia akan tulis kat sini close on market trade. Okay, lagi satu kat sini. Nampak tak? Ada edit ni kan. Contohnya kita tekan edit. So kita boleh edit balik tadi ni. Apa yang kita buat tadi, mungkin terlupa tekan trailing ke, kita boleh on je balik trailing ni. Kita save. Okay, dan trade tadi masih tak cancel lah. Nampak tak kat sini? Dia tulis TTP, trailing take profit. So kat sini boleh tahulah, oh kita set trailing kat 350. Kalau kata dia naik lagi nanti, trailing ni pun akan ikut naik. Korang hanya perlu buat trade di dalam 3 komas saja. So kalau sekarang ni, kalau korang buka KuCoin, aku nak tunjuk contoh. Kalau aku buka KuCoin, okay, biar aku login dulu. Okay, kita pergi ke trade. Kita boleh nampak ada satu open order. Maksudnya kat sini ada bot yang kita set tadi ni. Bot ni dah melakukan kerja dia lah. Dia dah start buat kerja dia. Dia create order. So bila nanti nak TP, dia akan TP sendiri. Kan, dia akan create order ni. Kita tak payah nak buka dah KuCoin punya app untuk tengok untuk pantau. Tapi kalau nak close trade, boleh close trade daripada sini, boleh daripada KuCoin pun boleh, tak ada masalah. Untuk korang yang tertanya-tanya, ada tak app version untuk 3 komas ni? Yes, ada. App version untuk 3 komas ni ada di Android dan di iOS juga. Okay, korang boleh create trade daripada phone juga, tak perlu risau nak kena buka komputer ke. Maksudnya daripada phone korang pun kau boleh buat smart trade ni juga, daripada Android ataupun iPhone, tak ada masalah. iPad pun boleh download je. Nampak ni ada di App Store dan Google Play. Cuma interface di Android dan di iOS dia berbeza sikit lah, tapi benda yang sama sahaja. Cuma beza yang ketara dengan desktop punya version. Okay, desktop punya version dia ada order book dan trading view punya chart lah. Okay, dalam phone ni tak ada. Kan, dia hanya ada benda ni saja. Kau tekan smart trade, dia ada kolom ni saja untuk untuk buy, untuk take profit dan untuk set stop loss. So kalau kata nak cancel trade ni, korang boleh tekan untuk cancel saja, confirm. Okay, so kalau kita buka balik KuCoin, aku malas nak tunjuk kat phone, kita login je balik. Kita buka kat trade kita ni, dah tak ada trade tu, dia dah cancel dah. Okay, kalau tengok order history pun, BNB dah create, lepas tu kita cancel, dah cancel di sini. Boleh nampak di sini kita tak perlu buka dah KuCoin ni, melainkan kita nak withdraw. Kita hanya buka KuCoin ni bila kita nak jual USDT kita sahaja. So lepas ni dah tak perlu guna KuCoin dah, hanya guna 3 komas sahaja. Sebab dekat sini boleh monitor semua exchanger. Okay, yang mana yang aku tunjuk tadi ada 18 exchanger tu, termasuk Binance, Huobi, FTX, semua yang memang top exchanger yang orang satu dunia guna, dia ada. So tak perlu nak risau dah lah. Boleh guna satu aplikasi saja untuk pantau semua exchanger dan aset-aset korang. Okay, sekarang ni aku nak ajar cara nak set up exchanger korang ke dalam 3 komas. Okay, apa korang perlu buat? Mula klik di My Portfolio. Okay, untuk orang yang tak pernah set up lagi, korang punya akan rupa macam ni lah, kosong, tak ada apa. So tekan Connect Account. So kita pilih Exchanges. So kat sini adalah semua dia punya exchanger. So kalau korang guna Binance, klik Binance. Kalau korang guna KuCoin, korang klik pada KuCoin. So dekat Binance ni dia ada spot, futures dengan margin. So untuk KuCoin ni dia ada spot sahaja. So memandangkan aku guna KuCoin, aku akan klik pada KuCoin. Okay, dia akan keluar macam ni. Nama ni kita boleh tukarlah, tekan KuCoin, ataupun nama apa-apalah, siapa-siapa punya account ke, korang punya account ke, ada lebih pada satu account ke, namakanlah account tu, senang kita nak pilih masa nak trade nanti.
Okay, second dia minta API key. So macam mana nak dapatkan API key? Untuk setup yang kali pertama, untuk setkan exchanger masuk ke dalam 3Commerce, korang wajib menggunakan komputer ataupun laptop. So apa yang korang perlu buat nak setupkan API key ni, korang kena buka macam kalau korang guna KuCoin, korang buka kat kucoin.com. Kalau Binance, binance.com lah. So setup dia ni sama sahaja. Okay, untuk kucoin.com, macam mana nak create API tu. Okay, di nama profile korang ni, dekat bawah tu, dekat bawah ni, second last ni ada API management. Klik di situ. Okay, lepas tu kita tekan create API. So API name ni kita boleh buat 3Commerce. Okay, API passphrase ni korang create lah password korang, just in case kalau lost ke apa, korang nak retrieve balik API tu, kena ingat lah password dia ni. Okay, so dekat ruang bawah ni korang tick pada trade, sebab kita nak bagi permission 3Commerce ni untuk buat trade saja. Macam transfer ni kita tak nak buat, sebab kalau orang dapat access kita punya 3Commerce, okay, dia boleh transfer fund daripada wallet tu ke mana-mana saja. Okay, so kita nak bagi dia permission untuk trade sahaja. IP restriction ni aku akan klik no. Okay, ini nak explain pun panjang, cuma aku klik no, korang ikut je lah. Okay, dan tekan next. So kena buat verification ni dulu. Tekan verify. Okay, ni sebab aku dah masukkan tadi. So untuk korang yang baru first time buat, first dia akan minta trading password KuCoin. Okay, kalau guna Binance dia tak ada trading password. Kena buat email verification sahaja dengan 2FA. Dan sebab ni tadi aku dah buat, so dia dah tak minta dah. So masukkan saja trading password korang. Tekan confirm. Lepas tu dia akan emailkan dekat korang. Okay, korang kena tekan verify untuk dia enablekan API tadi tu. Okay, macam ni. Okay, aku dah dapat API activation. Kita kena activate kan. Okay, so bila dah klik activate API tu, dia akan keluar window pop-up macam ni. So dekat sini korang kena take note. Okay, yang pertama, jangan sesekali reveal atau tunjukkan korang punya API key dengan secret, API secret ni. Sebab bila orang dapat benda ni, dia orang boleh access korang punya account. Okay, sebab tu aku blurkan lah. Okay, macam tadi dalam 3Commerce ni, dia minta pertama apa? API key. So apa kita buat? Kita copy, lepas tu kita paste. Okay, untuk API secret ni pula sama juga. Sebelum korang paste dalam situ, korang kena simpan ataupun ambil nombor ke apa ke. Takut nanti terlupa, sebab nampak kat sini dia akan display sekali je, one time je. So please note it down and keep it safe. Okay, kalau apa-apa berlaku, korang nak access balik, dah ter-delete ke apa, API secret ni, korang boleh copy balik. Kalau tak ada, memang kena buat baru balik. Kita copy, pergi kat sini, paste. Ok, ni fast press yang kita buat tadi. Ok, connect KuCoin. Nampak tak? Dia terus connect dan boleh terus guna smart trade ni. Ok, kenapa aku cakap kena namakan masa buat API tadi tu, masa nak buat portfolio ni? Sebab mungkin korang ada lebih pada satu KuCoin account. Mungkin ada buat untuk anak-anak ke, isteri ke. Okay, at least masa nak trade nanti ni, tak tersalah account kita trade kalau ada lebih pada satu. Okay, itu saja cara untuk nak connectkan, dan korang terus boleh guna. Dan jangan lupa boleh download mobile punya version 3Commerce di Google Play ataupun App Store. Dan untuk korang yang memang berminat nak guna 3Commerce ni,
korang boleh gunakan link aku untuk dapatkan 10% diskaun bila korang nak subscribe dia punya plan. Dan untuk orang yang baru dan tak pernah subscribe apa-apa lagi Tricommerce ni, bila korang guna link aku, korang boleh dapat gunakan Pro punya plan untuk 3 hari secara percuma. Okay, lepas 3 hari tu dia akan jadi free account balik lah. Itu saja. Apa-apa persoalan korang boleh tanya di ruangan komen. So untuk itu saja. Trade at your own risk, do your own research. Okay, Assalamualaikum.